Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri tamam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang dikurniakan kepada kita selama ini, sehinggalah kita dapat bertemu sekali lagi dalam ruangan ini untuk meneruskan lagi sesi kita berbicara berkenaan dengan seruan Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan para pendengar sekalian berada dalam keadaan yang baik, sihat walafiat dan sentiasa berbahagia insya-Allah. Amin. Ya. Baiklah para pendengar sekalian, hari ini kita sambung seruan Ar-Rahman yang ke-55 daripada surah At-Taubah ayat ke-123. Ini adalah seruan Ar-Rahman yang terakhir dalam surah At-Taubah. Ya. Jadi seperti mana kita telah bincangkan minggu lepas dan minggu-minggu yang lalu, surah At-Taubah ini memang banyak menceritakan tentang hal-hal berkaitan dengan peperangan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam. Ya. Jadi ayat ini atau surah ini kalau tidak diuraikan dengan betul, dengan cara adil, memang kita boleh salah faham dan boleh kita ni terjerumus ke dalam usaha-usaha yang sebenarnya mengarah kita kepada sifat-sifat yang tidak rahmah, ya, sifat-sifat yang tidak menunjukkan Islam yang sebenar kalau kita salah tafsirkanlah, ya. Jadi ayat hari ini kita bacakan firman Allah Ta'ala daripada surah At-Taubah ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari kamu, dan ketahuilah bahawasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi para pendengar sekalian, ayat ini pertama sekali Allah mengarahkan orang beriman supaya qatilu. Qatilu ni maknanya perangi, bukan uqtulu, bukan bunuh tapi perangi. Jadi bila sebut perangi ini ialah kita kena menentang apa yang telah dilakukan ke atas kita. Dan kita dah bincangkan sebelum ini, Islam bukanlah agama yang memulakan peperangan. Nabi SAW tidak pernah memulakan peperangan atau cari pasal dengan orang. Kalau kita lihat di peringkat awal Islam di Mekah, Nabi SAW adalah orang yang paling sabar, paling tabah dan banyak bertahan. Ya, Nabi tak pernah pun sengaja keluar dan provoke orang-orang kafir Quraisy misalnya, tak pernah. Mulanya perintah Allah untuk memerangi orang-orang yang menjalankan aktiviti kekerasan ni ke atas Nabi SAW dan umat Islam ialah bila Nabi berpindah ke Madinah. Jadi kita lihat ada yang menyebut, ya, di kalangan orang-orang yang tidak tak happy lah dengan Islam ni, mereka mengatakan Islam ni adalah agama ganas, agama yang mulakan keganasan, agama yang memang suka cari pasal dan suka pada peperangan. Itu adalah sesuatu yang salah. Dan hari ini pula kita lihat ada di antara umat Islam yang terperangkap dengan informasi itu. Ada yang merasakan, ya betul lah, Islam ni memang perlu selalu mulakan, ya, peperangan, sebab kalau tak ada peperangan tak adalah kemenangan. Inilah dia masalah umat Islam kita sama kita ni pula. Orang dah berikan salah maklumat ataupun salah fakta, kita pula termakan dengan fakta itu ataupun dengan dakwah itu. Janganlah begitu. Jadi sebab saya katakan tadi, surah At-Taubah ini kalau tak ditafsirkan dengan ikut panduan para ulama kita, maka banyaklah tafsir yang menyeleweng kalau dibuat oleh orang-orang yang tak ada keahlian ataupun yang tak bertanggungjawab. Jadi para pendengar sekalian, kalau kita lihat ayat ini, Nabi SAW, Allah SWT memerintahkan umat Islam, umat yang beriman untuk
qatilu, perangi. Golongan kufar yang dekat dengan kamu dahulu. Inilah dia kan. Hari ini kan, ini sekadar nak berkongsi sajalah. Ada di antara kumpulan-kumpulan militan Islam yang kata mereka berjuang kerana Islam, seperti ISIS ke Al-Qaeda dan sebagainya. Mereka kata ayat ini menunjukkan bahawa kita perlu perangi semua orang kafir, orang yang tak beriman. Dan ayat ini dikata kita kena perangi orang yang dekat dengan kita, orang yang kafir yang dekat dengan kita. So itu sebabnya mereka keluarkan istilah near enemy dengan far enemy. Musuh dekat dengan musuh jauh. Ayat ini katanya adalah musuh dekat. Betul ke? Okey, sebelum kita jawab dakwaan itu, kita lihat dahulu tafsir ini yang disebutkan oleh para ulama kita, ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi SAW dan orang-orang beriman di Madinah dahulu untuk memerangi orang-orang yang menentang mereka, yang paling dekat dengan mereka di Madinah. Di antaranya adalah golongan Yahudi di Madinah kan, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan sebagainya, Bani Quraizah, sebutkanlah golongan Yahudi di Madinah yang memerangi Islam. Maka Allah suruh settlekan mereka dahulu. Dan hal ini pun kalau kita lihat sudut mengajak kepada kebaikan pun, berdakwah pun, Allah suruh kita untuk mulakan dengan yang dekat. Betul tak? Bila Allah suruh kita, contohnya Nabi SAW diingatkan Allah Ta'ala supaya mengajak keluarga yang terdekat kepada Islam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. So kita nak berdakwah pun, nak mengajak orang kepada kebaikan, mulakan dengan orang terdekat dengan kita, iaitu keluarga kita dulu. Lepas tu barulah pergi kepada yang kemudian lah, yang seterusnya. Di dalam isu memerangi pun, hendaklah kita mulakan yang dekat dulu, baru yang di luar sana. Jadi settlekan dulu yang dekat, barulah kita boleh settlekan yang jauh selepas itu. Jadi mengikut kepada apa yang berlaku di zaman Nabi dahulu, kita lihat mula daripada keadaan peperangan yang berlaku seperti di Uhud, kemudian di Ahzab, kemudian pergi pula kepada peperangan di Jaziratul Arab, di Tabuk, kemudian barulah pergi kepada keluar daripada kawasan itu, perang dengan Rom pula. Dan hal ini berterusan sampailah Khalifah Abu Bakar, sampailah kepada Umar, sampailah Uthman. Kita lihat berterusan. Okey, kenapa berterusan? Kenapa tak dihentikan para pendengar sekalian? Ini persoalan diajukan juga. Kenapa tak dihentikan sahaja peperangan itu? Okey, masalahnya ialah kalau kita lihat pada sejarah, yang tak nak berhenti perang ni bukan orang Islam. Mereka-mereka yang dahulu, saya kata ini kes dulu, bukan kes sekarang. Apa yang tercatat dalam lipatan sejarah, mereka-mereka yang menentang Islam ni memang tak berhenti untuk berdamai, ataupun tak nak berhenti untuk berdamai. Jadi tidak ada pilihan lain melainkan dengan menyeranglah. Kita umat Islam kena menyerang, sebab kalau tak, kepentingan orang Islam pun akan tergugat. Begitu. Jadi kita kena faham kenapa berlakunya peperangan dia berterusan. Bukan sebab orang Islam ni, ataupun bukan sebab khalifah-khalifah Islam ni kira nak banyak penguasaan wilayah, mengembangkan wilayah untuk mendatangkan manfaat peribadi. Bukan kerana itu. Mereka dahulu nak kembangkan Islam itu, bila mereka pergi ke kawasan lain dan mereka membuka kawasan-kawasan itu sebagai kawasan Islam, ialah untuk mengembalikan kebenaran dan keadilan. Tuan, hal ini kita kena rujuk kepada kitab-kitab sejarah, betul? Nak faham benda ni kena baca balik dan rujuk balik kitab-kitab sejarah, baru kita faham. Tak cukup masa untuk kita huraikan di sini, sebab dia ada kaitan yang berpanjangan, antara contohnya di kalangan orang-orang Arab pun macam mana mereka satukan, kemudian keluar daripada tanah Arab dengan orang-orang Rom, orang Parsi pun ada lain kerenah latar belakang mereka. Jadi tak mudah lah. Itu sebabnya dia tak boleh berhenti dengan secepatnya. Dia ada perkara-perkara yang masih berlanjutan. Sampai hari ni pun kan kita lihat tak selesai kan orang-orang nak negara-negara yang besar ni nak mencetuskan konflik. Kenapa? Sebab hari ini rasanya
kalau boleh luaskan lagi sepadan, lagi elok begitu. Tapi Islam tak begitu para pendengar sekalian. Cuma saya katakan tadi, malangnya ada orang Islam sendiri dah terikut cara itu. Maknanya bila memulakan ataupun mewujudkan konflik ni bukan untuk Islam tapi untuk peribadi dia. Ada di antara pemimpin Islam macam itu. Tu yang kita rasa kecewa dan kita kesal perbuatan seperti itu. Jadi para pendengar sekalian, saya sebutkan tadi ada di antara umat Islam yang ataupun inilah kumpulan-kumpulan militan Islam yang mengaitkan ayat ini dengan katanya kita kena serang musuh dekat sebelum kita serang musuh yang jauh. Bila mereka lakukan serangan-serangan yang tak bertanggungjawab ni, kan ada orang tanya kamu ni kalau betul nak selamatkan Islam, pergilah Palestin, pergilah ke Israel katanya kan. Tuan-tuan pada dengar saya tak suruh buat perkara ni jangan salah faham. Ini pun rekod ni boleh tahu dan faham apa yang saya cakap. Cuma ada orang Islam bila melihat militan Islam ni terlalu banyak sangat membuat operasi serangan ke atas orang-orang yang tak bersalah pun. Jadi kenapa buat begitu kan? Kenapa tak kalau betul nak perjuangkan Islam, pergilah tempat-tempat musuh di tempat sekian-sekian itulah. Jadi mereka jawab macam ni, mereka kata kita ada musuh dekat, kita ada musuh jauh. Jadi kita settlekan dulu musuh dekat kita ni. Musuh jauh tu bila dia nampak kita buat, dia akan takut. Akhirnya mereka akan tertewas sendiri. Tengok. Itu di antara mereka punya kelicikan lah, nak berikan jawapan yang menyelamatkan diri mereka sebenarnya, dan mereka anggap apa yang mereka buat itu betul. Tapi betul ke? Nanti dulu para pendengar sekalian, kita lihat ayat ini. Allah perintahkan supaya bila kita berada dalam ruangan peperangan itu, hendaklah kita lakukan dengan ghilzah. Ghilzah ni betul-betul tekan dan habiskan. Jangan ada mercy lah. Dan ini dalam suasana perang begitulah kan. Dalam suasana perang, bila berlaku pertempuran di antara dua pihak, maka perlulah dilakukan dengan secara betul-betul. Tak boleh kita nampak ada pejuang-pejuang, askar-askar yang tiba-tiba bersalaman dengan pihak yang musuh contohnya. Tak boleh gitu. Tapi bukan bererti dalam peperangan itu tak boleh ada rahmah. Bila contohnya kalau ada yang dah cedera, kemudian mereka dibawa ke tempat mereka sendiri, kita jangan pula pergi ekori dan kita tambah-tambah lagi ni. Ada sifat-sifat mercy. Contohnya kalau peperangan itu dah berhenti untuk berehat, maka kita kena hormatilah. Ada di antara dia punya adab-adab peperangan lah Islam. Jadi apa pun Allah perintahkan bila keadaan marak perperangan itu, kita kena tunjukkan kita adalah orang yang tegas dan kuatlah begitu. Jadi yang ini yang penting ni. Kita lihat ayat ini para pendengar sekalian, diakhiri dengan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahawa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini penting sangat. Kenapa penting? Sebab para ulama tafsir kita mengatakan bila Allah akhiri ayat ini dengan Allah bersama dengan orang bertakwa, maknanya macam mana pun kamu keras dan tangkas dalam medan peperangan, jangan lupa takwa kepada Allah. Tengok. Maknanya apa? Cuba kita buat perbandingan dengan golongan-golongan militan ni kan. Mereka kata mereka dalam keadaan fisabilillah, perang kan. Siapa yang mereka bunuh? Saya tanya sekarang, siapa yang mereka bunuh? Mereka bunuh semua orang yang tak ikut serta mereka dan menentang mereka, betul tak? Malah di kalangan orang Islam sendiri pun yang menentang mereka, mereka bunuh sekali. Sebab apa? Sebab bagi mereka ni musuh dekat, kata dia.
Tuan-tuan, adakah Nabi SAW izinkan kita untuk bunuh orang Islam dan lain? Jawapannya sama sekali tidak. Kita lihat ada kes sahabat yang contohnya dalam bidang peperangan ni sedang berlawan dengan musuh tu terjatuh, kemudian sahabat itu, ada kata Khalid bin Walid, ada kata sahabat yang lain, menghunuskan pedangnya di leher musuh itu. Kemudian musuh tu pun mengucapkan 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Selesai jadi 2 kalimah syahadat, sahabat ni bunuh dia juga. Jadi kes tu dibawakan kepada Nabi SAW. Nabi marah sahabat tu. Nabi kata, adakah perlu kau nak sampai korek dada orang ni untuk mengetahui dia jujur ke tidak? Sebab sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku bunuh dia sebab dia ialah berpura-pura je. Dia nak tutup dia punya dia takut dibunuh, maka dia sebut je kalimah syahadat untuk mengelak daripada dibunuh. Jadi aku bunuhlah dia tak jujur. So Nabi kata, adakah kau sampai perlu nak bedah dada dia tu untuk tengok dia jujur ke tidak? So Nabi marah. Nabi tidak merestui perbuatan itu. Jadi kita lihat hal ini, para pendengar sekalian, tak sewenangnya kita ni nak menilai hati orang ataupun apa yang ada dalam hati orang itu. Jadi yang patut kita lakukan adalah kita buat atas dasar takwa kepada Allah. Ya, ada satu kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dikhabarkan bahawa beliau ni dalam medan peperangan, dia samalah dia punya keadaan tu di mana dia telah berjaya menjatuhkan musuh dia. Bila dia nak hunuskan pedangnya ke arah musuh itu sempat ludah kat muka dia. Ini di antara riwayat yang disampaikan kepada kita lah, wallahu alam sejauh mana sahihnya, tapi riwayat yang masyhur. Jadi bila dia diludahi tu, maka Sayyidina Ali tiba-tiba macam terkejut dan terus dia tinggalkan orang tu. Jadi bila ada sahabat nampak, kenapa dia tinggalkan orang tu? Maka dia jawab begini, indahnya akhlak sahabat Nabi SAW. Dia kata, bila saat aku diludah, saat ludah itu terkena muka aku jadi marah. Ini dia para pendengar sekalian, nak kita nak ekspresi, nak amalkan ayat ini. Ini dia contoh dia. Sayyidina Ali kata, bila aku diludah, aku timbul rasa marah dalam hati aku. Jadi aku takut kalau aku bunuh dia kerana kemarahan aku. Tengok, Masya Allah, iman para sahabat ni, Masya Allah. Kagum kita. Kalau kita macam mana? Kan? Itulah dia. Bezanya orang yang hatinya tu sentiasa ingat Allah. So tindak tanduk dia tu berpandukan kepada apa yang diharapkan redha Allah Ta'ala. So kalau bertukar saja rasa hati dia berhenti. Kerana apa? Takut perbuatan dia itu perbuatan yang salah. Jadi ini dia para pendengar sekalian. Kalau kita dalam ruangan peperangan ke, dalam ruangan apa pun yang memerlukan kita menunjukkan kekerasan, penting diselarikan dengan atau selaraskan dengan ketakwaan kepada Allah. Macam hari inilah ada orang cakap, ada sebahagian ulama ke, ustaz-ustaz ke, bila mengajar bengis, garang. Macam dulu kita kan, waktu-waktu kecil dulu kalau kita belajar ngaji, ada guru ngaji yang salah sikit je dia rembat dia rotan, dia ketuk jari dan sebagainya lah. Tapi kita jadi manusia tak selepas itu? Berjaya tak kita ni berjaya tak kita ini menjadi orang yang mahir baca Quran, kan? Ada guru begitu, ada guru yang memang bila dia sampaikan ilmu nampak dia garang, nampak dia bengis, kan? Tapi kita lihat akhirnya ilmu yang disampaikan itu ilmu yang kita faham. Itu dia penting tu para pendengar sekalian. Cuma ialah yang lebih elok bila kita mengajar tu kita mengambil pendekatan lemah lembut, tak nafikan lah. Tapi kalau kita perlu pada waktu tertentu kita perlu untuk bersikap garang ke, tegas ke, boleh lah. Cuma ingat, kita jangan sampai peringkat kita lakukan itu kerana kemarahan kita, kemarahan nafsu kita. Itu beza dia para pendengar sekalian. Kalau kita marah kerana hak, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW pun pernah marah pada sahabatnya, tapi marah kerana nak menegakkan kebenaran, bukan untuk hal pribadi dia. Bukan dia rasa puas bila marah orang, tak.
tapi kerana nak menegakkan kebenaran. So itulah Nabi kita, Nabi SAW. Jadi inilah yang kita sentiasa ingat, kalaupun dalam suasana peperangan yang memerlukan kita untuk bertindak dengan tegas ya, dan keras, jangan lupa kita perlu ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang akan kita bawakan nanti di akhirat. Kalau Allah tanya kita, kita jawab, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Dengan senang saya pernah bawakan satu kisah kan, satu riwayat hadis yang mana 3 orang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah orang yang berjuang fi sabilillah. Dia dibawakan ke hadapan Allah Ta'ala dan Allah beritahu dia, kenapa kau buat begitu? Maka orang ni kata, sebab aku buat tu kerana engkau ya Allah. Jadi Allah kata apa? Kau bohong ya, tapi kau buat tu kerana nak dapatkan nama dan kau dah dapat pun, maknanya orang puji kau dan kau dah dapat nama dia, tapi kau berdusta. Kau buat tu bukan kerana aku. Jadi Allah perintahkan malaikat heret dia daripada arah mukanya ke neraka. Itu sebabnya kita ni kena sentiasa pastikan apa yang kita lakukan tu berpandukan keikhlasan lillahi ta'ala dan takwa kepadanya. Ya, jangan kita tunjukkan yang kita buat benda yang baik. Benda baik-baik tu betul lah, memang benda baik, tapi kita ni bagaimana pula kan? So kena jaga hati kita baik-baik ya para pendengar sekalian, supaya kita ni berlaku jujur. Pada ayat yang sebelum ni pun kita dah bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin kan. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan sentiasalah bersama orang-orang yang benar, orang yang jujur kan. Kita dah bincangkan pada minggu lepas. Jadi kita diingatkan sekali lagi pada ayat ini untuk kita sentiasa bertakwa kepada Allah. Dalam tindak tanduk kita yang kita nampaknya kasar pun, jangan lupa bertakwalah kita kepada Allah. Ya, para pendengar sekalian, tidak ada orang tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Ya, orang mungkin nampak kita ni kasar ke, nampak kita ni sarkastik ke, nampak kita ni mungkin nampak sombong ke misalnya. Itu pandangan mata kasar orang lah. Tapi kita kena sentiasa jaga diri kita supaya kita ni berlaku jujur dengan Allah Ta'ala. Okay? Dan saya pun nak pesan kepada kita semualah, bila kita nampak ada orang lain nampaknya marah, nampaknya pemarah ke, nampaknya dia ni yang macam sombong ke contohnya, kita kena berikan dia kemaafan. Jangan pula kita terus menghukum dia, kita kata oh fulan tu memang sombong, aku tengok muka dia aku nak menyampah dah. Contoh, jangan cakap macam itu. Sedangkan kita tak kenal dia pun. Ada orang memang muka dia macam itu kan. Ada orang penampilan diri dia begitu, nampak action tapi dia tak action pun. Bila kita berbual dengan dia baik, Masya Allah. So itu sebabnya kita katakan bahawa kita perlu untuk jaga hati kita lah, takwa kita kepada Allah lah. Sebab Allah yang maha mengetahui dan Allah yang menilai diri kita. Para pendengar sekalian, dulu ada satu kisah yang dibawakan oleh dikatakan dibawakan oleh Ibnu Mubarak. Dikatakan begitu, bahawa ada seorang raja, dia amat marah dan murka dengan salah seorang ulama dia. Alim ulama ni ketika itu melakukan sesuatu yang memurkakan raja lah. Jadi raja pun panggil dia dan raja kata, aku nak hukum bunuh orang ni. Sebab apa? Sebab dia punya tindakan dia tu dah melampau. Jadi bila kes tu disampaikan kepada publik, ada salah seorang ulama lain mendengar. Dan ulama ni kira rapat juga dengan raja ni. Dia pun bertemu dengan raja tu dan cakap dengan raja supaya jangan dibunuh, ya. Jangan dibunuh sahabat dia tu lah, ya. Tapi kurangkan hukuman dia. So raja ni pula, sebab yang bercakap ni adalah orang yang dia disenang, maka dia setuju. Jadi bila dia setuju, dia pun memberitahu kepada publik, kepada rakyat bahawa alim ni yang suruh dia turunkan kadar denda ni, hukuman ni, dia kata orang ini telah menasihatkan aku untuk orang itu dijatuhkan hukuman begitu. Maknanya hukuman penjara ke, begitulah. Jadi bila rakyat dengar, orang dengar,
zalimnya. Zalimnya si alim ni kan. Adakah patut dinasihatkan orang, dinasihatkan raja tu supaya penjarakan kawan dia? Tapi dia tahu tak apa yang berlaku? Mereka tahu tak apa yang berlaku di sebalik tabir tu? Sahabat ni, orang alim ni telah berjaya menyelamatkan nyawa orang ni. Itu tak diceritakan, itu tak disampaikan. Yang disampaikan adalah mengikut nasihat orang ini, maka orang itu diberi hukuman penjara sahaja. Contoh. Jadi banyak kes kadang kita lihat apa di belakang tabir itu berlaku tanpa pengetahuan kita, dan dia sebenarnya memberi menurunkan keadaan lebih baik daripada sebelumnya tu. Ya, tapi kita tak tahu. Itu sebabnya kita kena sentiasa berbaik sangka dan sentiasa memaafkan orang. Sebab mungkin orang tu telah berusaha, ya, orang itu telah berusaha untuk membawakan kebaikan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi macam kisah orang alim tadi kan, tuan-tuan bayangkan mana lagi elok, orang alim yang ditangkap tu kena bunuh ke, atau dia diberikan hidup tapi dipenjarakan lah. Mana lagi elok antara bunuh dengan penjara? Yang lagi elok penjara, sebab bunuh ni adalah dosa. Berdosa membunuh orang tanpa hak, ya. Dan kalau diberikan peluang kehidupan kepada orang alim itu, orang alim itu boleh menyampaikan lagi ilmu kepada orang lain di penjara pun misalnya. Jadi kita tahu tak kisah-kisah di belakang tabir, kita banyak tak tahu. Tapi dia berlaku pada pendengar sekalian. Sebab itulah sentiasa kita kena ingat bahawa perkara-perkara ini boleh berlaku dalam sekeliling kita, masyarakat kita. Kita dengarlah orang cakap ustaz tu mungkin tak beretika ke, ustaz tu mungkin perkasa ke, ustaz tu mungkin aku nampak ustaz tu marah anak murid dan sebagainya. Tapi kita kenal tak ustaz tu? Mungkin tak kenal dia. Jadi kalau kita dah kenal, kalau kita tahu dia, ya, kalau kita tahu pun memang itu perangai dia, kita sepatutnya tutup dia punya keaiban, bukan kita sebar-sebarkan. Itulah, ya. Jadi di sini peringatan yang elok sangat yang Allah beri kepada kita, iaitu pertama sekali, bila kita melakukan sesuatu dalam urusan kita ni, lakukanlah secara tegas dan serius, jangan main-main, tapi lakukanlah atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting sekali. Jadi kalaupun orang nak merasakan orang nak mendakwa kita ni tak beretika ke, orang anggap kita ni kasar, ganas, sombong dan sebagainya pun, akhirnya kita nanti balik kepada Allah, Allah yang menilai kita. Itu yang paling penting lah. Tapi kalau kita memang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang nampak kasar tu kerana kita nak puaskan hati kita, puaskan nafsu kita, memang terang-terang salah lah. Ya, memang Allah pun tak suka. Jadi para pendengar sekalian, ayat ini ingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam apa pun yang kita lakukan. Ya, khususnya kelakuan yang nampak zahirnya itu kasar dan keras. Ya. Jadi saya rasa cukup untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang, seruan Ar-Rahman yang ke-56. Dan kita berpindah kepada surah yang baru insya-Allah, ya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.